Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Mari Belajar Kimia secara santai dengan Cikgu Shima. Kali ini kita akan membincangkan bab 2, tajuk jirim dan struktur atom, fokus kepada subtopik 2.1.1, konsep asas jirim. Jadi ini bukan merupakan tajuk baru ya. Murid-murid telah pun belajar tajuk ini semasa tingkatan 1. Jadi perbincangan hari ini lebih merupakan ulang kaji bersama. So, apa itu jirim? Jirim ialah semua benda yang mempunyai jisim dan menempati ruang. Jadi apabila murid memberikan takrifan kepada jirim, mestilah ada dua kata kunci ini, iaitu mempunyai jisim dan menempati ruang. Jadi jirim ni meliputi semua benda hidup dan juga benda bukan hidup. Mari kita lihat contoh-contoh jirim. Mula dengan perspektif yang paling luas, iaitu sistem cakrawala. Semua planet dalam sistem cakrawala kita ini merupakan jirim. Mari kita fokus kepada bumi. Apakah yang ada di bumi? Ada berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis haiwan, manusia dari berbagai keturunan dan bangsa. Ini semua merupakan jirim benda-benda hidup. Di samping itu, kita ada udara, air, bangunan, perkakasan rumah, kenderaan dan berbagai-bagai lagi. Ini adalah contoh-contoh jirim benda bukan hidup. Jadi semua yang ada, yang kita boleh lihat ataupun yang kita tidak boleh lihat adalah jirim selagi ianya mempunyai jisim dan menempati ruang. Mari kita fikirkan. Adakah cahaya, bunyi dan daya tarikan graviti merupakan jirim? Jelaskan. Okay. Macam mana kita tahu cahaya itu ada? Baik, cahaya boleh dikesan oleh deria penglihatan. Dan sebenarnya mata kita hanya boleh nampak sesuatu jika ada cahaya. Bagaimana pula dengan bunyi? Ianya dikesan oleh deria pendengaran. Macam suara saya sekarang. Awak boleh dengar? Menunjukkan bunyi itu memang wujud. Bagaimana pula dengan daya tarikan graviti? Ini adalah daya tarikan ke pusat bumi. Jadi apabila kita menjatuhkan sesuatu, contohnya bola, ianya akan jatuh ke bawah. Ya. Adakah semua ini jirim? Tidak. Cahaya, bumi dan daya tarikan graviti adalah bukan jirim. So, mengapa ketiga-tiga ini bukan jirim? Sebab cahaya, bunyi dan daya tarikan graviti tidak mempunyai jisim dan tidak menempati ruang. Walaupun wujud, tetapi tidak mempunyai dua ciri ini, iaitu jisim dan menempati ruang. Maknanya kita tidak boleh timbang dan dapatkan berat bagi cahaya, bunyi dan daya tarikan graviti. Begitu juga kita tidak boleh mengukur isi padu cahaya, bunyi dan daya tarikan graviti. Maka tiga perkara ini, iaitu cahaya, bunyi dan daya tarikan graviti, bukanlah jirim. Apakah yang membina jirim? Perkara ini diterangkan oleh satu teori yang dikenali sebagai teori kinetik jirim. So, teori ini menyatakan bahawa semua jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak secara rawak. Jadi kuncinya ialah zarah-zarah halus. Yang macam mana?
diskrit, maknanya terpisah-pisah, dan sentiasa bergerak secara rawak. Contohnya dalam pepejal, kita ada zarah-zarah atom yang bergetar pada satu kedudukan tetap. Dalam cecair pula, zarah-zarahnya boleh bergerak di antara satu sama lain, yakni zarah-zarah itu boleh menggelosor di atas satu sama lain. Di dalam gas, ada juga zarah-zarah, dan dalam gas, zarah-zarahnya bergerak secara rawak dengan had laju yang tinggi. Apakah bukti yang menyokong teori kinetik jirim? Betul ke? Semua jirim ni terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak secara rawak. So, apakah buktinya? Teori boleh dijelaskan melalui fenomena resapan. Apa pula resapan? Resapan ditakrifkan sebagai pergerakan zarah-zarah suatu bahan dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okay, mari kita tengok. Jadi kita ada bahan X yang warna hijau ni banyak di kawasan A. Jadi kita kata kepekatan bahan X di kawasan A adalah tinggi. Manakala di kawasan B tidak ada zarah-zarah X yang berwarna hijau, maka kita kata kepekatan bahan X di kawasan B adalah rendah. Jadi apa yang berlaku ialah zarah-zarah bahan X bergerak dari A ke B. Dan ini merupakan proses resapan, dan akhirnya kita dapati di kawasan B juga ada zarah-zarah X. Jadi ini membuktikan bahawa bahan X terdiri daripada zarah-zarah seni yang sentiasa bergerak bebas sehingga membolehkan ianya bergerak dari kawasan A ke kawasan B. Jadi pergerakan zarah-zarah bahan X daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah dinamakan proses resapan. Di mana resapan berlaku? Resapan boleh berlaku dalam gas, cecair dan pepejal. Mari kita tengok contoh resapan dalam gas. Ya, kita boleh terhidu bau walaupun sumber bau agak jauh. Jadi, kita tengok contohnya di sini. Ibu sedang menggoreng ayam di dapur, manakala anda pula sedang belajar di dalam bilik. Pada awalnya, kita ada zarah bau ayam goreng. Yang berwarna biru tua ialah zarah-zarah bau ayam goreng. Manakala yang berwarna kehijauan ini ialah zarah-zarah gas dalam udara. Jadi kita dapat zarah-zarah bau ayam goreng banyak di dapur, tetapi tiada di dalam bilik. Maka awak tidak dapat mengesan baunya. Ini ialah sebelum resapan. Tetapi tiba-tiba awak terbau. Alamak, sedapnya bau ayam goreng ni. Jadi macam mana tiba-tiba awak boleh terbau ayam goreng ni? Sebab zarah-zarah bau ayam goreng bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi di dapur ke kawasan berkepekatan rendah di bilik. Mari kita tengok. Itu dia zarah-zarah bau ayam goreng yang warna biru tua bergerak di dalam ruang antara zarah-zarah udara.
bergerak, sehingga akhirnya ada zarah bau ayam yang masuk ke dalam hidung awak dan dikesan oleh deria bau. Otak awak terus menterjemahkan bau itu kepada ayam goreng. Jadi ini berlaku sebab adanya resapan. Apakah jenis-jenis zarah dalam jirim? Ya, kita hanya sebut zarah-zarah. Ada berapa jenis sebenarnya? Ada 3 ya. Pertama ialah atom, kedua ialah molekul, ketiga ialah ion. Okey, apa itu atom? Atom ialah zarah-zarah neutral yang terkecil dalam unsur logam dan gas nadir. Contohnya, kita ada logam kuprum, ianya terdiri daripada zarah-zarah seni yang dipanggil atom, tersusun rapat-rapat. Gas nadir, contohnya gas helium, juga terdiri daripada zarah-zarah halus. Tetapi dalam kes ini, zarah-zarah itu terpisah jauh daripada satu sama lain. Molekul pula merupakan zarah-zarah yang boleh wujud dalam unsur ataupun sebatian molekul. Apa itu molekul unsur? Molekul unsur merupakan gabungan atom-atom yang sama. Contohnya, kita ada 2 atom oksigen bergabung membentuk molekul oksigen dengan formula O2. O2 ni bermaksud 2 atom O bergabung secara kimia menjadi molekul oksigen. Contoh lain, ozon. Kita ada 3 atom oksigen bergabung membentuk molekul ozon dengan formula O3. Apa maksud O3 ni tadi? Ada 3 atom O yang bergabung secara kimia. Unsur lain, klorin. Ya, gas klorin terdiri daripada molekul-molekul klorin. Setiap molekul terdiri daripada 2 atom klorin yang bergabung secara kimia, maka klorin mempunyai formula molekul Cl2. Okay. Mari pula kita lihat molekul bagi sebatian molekul. Molekulnya agak berbeza kerana molekul sebatian molekul terdiri daripada atom-atom unsur-unsur yang berbeza. Contohnya, air ialah sejenis sebatian molekul. Terdiri daripada molekul H2O. Bermaksud, setiap molekul terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang bergabung secara kimia. Contoh lain, gas karbon dioksida, di mana kita ada 2 atom oksigen bergabung dengan 1 atom karbon. Itu sebab formula molekul gas karbon dioksida ialah CO2 kerana ada 1 atom karbon bergabung dengan 2 atom oksigen. Contoh lain, amonia. Formulanya NH3. Mengapa formulanya NH3? Sebab molekul amonia terdiri daripada gabungan 3 atom hidrogen dan 1 atom nitrogen. Okay. Akhirnya, kita tengok apa itu ion. Ini merupakan zarah-zarah yang bercas positif dan yang bercas negatif
dan ion hanya wujud dalam sebatian ion. Contohnya dalam natrium klorida, garam yang biasa mak guna untuk memasak. Jadi natrium klorida terdiri daripada ion-ion natrium yang bercas positif dan ion-ion klorida yang bercas negatif. Bagaimanakah jirim boleh dikelaskan? Baik, jirim boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu bahan tulen dan juga campuran. Bahan tulen pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu unsur dan sebatian. Kita tahu tadi, unsur ialah bahan yang mengandungi sejenis atom sahaja. Jadi atom-atom tu boleh wujud secara bersendirian tanpa bergabung. Contohnya dalam logam, kita ada atom-atom plumbum dalam logam plumbum. Nampak ni ia wujud sendirian, tidak bergabung dengan sesama sendiri atau dengan atom lain. Unsur juga boleh mengandungi atom-atom yang bergabung sesama sendiri membentuk molekul. Contohnya gas oksigen. Jadi di sini kita ada dua atom oksigen bergabung membentuk molekul oksigen. Jadi dalam gas oksigen kita ada molekul-molekul inilah yang sentiasa bergerak bebas. Jadi molekul oksigen ini sentiasa berpasangan begini. Ya? Okey. Mari kita lihat sebatian pula. Sebatian ialah bahan yang terbentuk hasil gabungan dua atau lebih unsur secara kimia. Unsur-unsur yang bergabung tidak lagi menunjukkan sifat asalnya. Sebatian boleh dibahagikan kepada dua jenis. Satu ialah sebatian molekul yang terdiri daripada molekul. Contohnya air yang terbentuk daripada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi dalam air kita ada molekul-molekul H2O yang bergerak bebas. Dan apabila telah membentuk molekul air, hidrogen dan oksigen tidak lagi menunjukkan sifat asalnya. Sebatian jenis kedua ialah sebatian ion. Ianya terdiri daripada ion iaitu zarah-zarah yang bercas positif atau negatif. Contoh seperti natrium klorida yang kita bincangkan tadi, di mana natrium klorida ini terdiri daripada ion-ion klorida yang bercas negatif dan ion-ion natrium yang bercas positif. Okay, jadi itu ialah bahan tulen yang merupakan unsur atau sebatian. Mari kita tengok pula apa itu campuran. Campuran terdiri daripada berbagai jenis bahan tulen, sama ada unsur atau sebatian, yang bercampur secara fizikal. Maknanya kita boleh pisahkan dengan mudah. Setiap bahan tulen masih mengekalkan sifat kimianya. Mari kita tengok contoh. Udara. Mengapa pula udara ni kita kelaskan sebagai campuran? Kerana udara mengandungi berbagai jenis gas. Kita ada gas oksigen, kita ada gas nitrogen, ada gas karbon dioksida dan juga ada wap air. Jadi setiap gas ini masih mengekalkan sifat kimianya. Contohnya karbon dioksida masih lagi mempunyai sifat karbon dioksida. Oksigen
masih lagi mempunyai sifat oksigen, yakni membantu pembakaran. Itu yang dimaksudkan dengan campuran. Ya. Kita ada berbagai jenis unsur, contohnya oksigen, nitrogen, dan juga sebatian, contohnya karbon dioksida dan air. Dan setiap komponen di dalam campuran masih mengekalkan sifat kimia masing-masing. Okay. Contoh lain, air teh, minuman harian kita. Mengapa air teh ini dikelaskan sebagai campuran? Kerana ia mengandungi air, daun teh dan juga gula. Tapi biasanya daun teh itu kita pisahkan dan hanya warna daun teh itu saja yang wujud di dalam air. Persoalan seterusnya ialah apakah keadaan jirim? Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan. So, apa dia? Pertama, pepejal. Keadaan kedua, cecair. Dan keadaan ketiga ialah gas. Mari kita lihat perbezaan 3 keadaan jirim ini dari sudut, dari aspek-aspek berikut. Pertama, susunan zarah. Di dalam pepejal, zarah-zarahnya tersusun rapat atau padat dan teratur. Macam mana rupanya tu? Mari kita tengok gambar rajahnya. Ini dia. Zarah-zarah dalam pepejal tersusun rapat-rapat dan dalam susunan yang sekata. Sebaris, dalam barisan menegak. Di dalam cecair pula, zarah-zarahnya tersusun agak rapat tetapi tidak teratur. Agak rapat, tidak teratur. Okey, mari kita lihat gambar rajahnya. Dia agak rapat, dia rapat-rapat, ada yang berjauhan sedikit dan susunannya tidak lagi teratur seperti mana dalam pepejal. Zarah-zarah dalam cecair berterabur dah, tidak lagi teratur. Bagaimana pula susunan zarah dalam gas? Zarah-zarah terpisah jauh daripada satu sama lain dan sudah pasti tidak tersusun secara teratur. Mari kita lihat gambar rajahnya. Itu dia. Zarah-zarah ni berjauhan daripada satu sama lain. Okay. Aspek kedua yang kita perlu ketahui ialah tenaga kinetik zarah-zarah di dalam 3 keadaan jirim ini. Bagaimanakah kandungan tenaga kinetik zarah dalam pepejal? Sangat rendah. Dalam cecair agak sederhana, manakala tenaga kinetik zarah-zarah dalam gas tinggi. Aspek seterusnya ialah pergerakan zarah. Oleh kerana tenaga kinetik zarah-zarah pepejal sangat rendah, maka zarah-zarah hanya boleh bergetar pada satu kedudukan tetap. Dia bergetar kat situ saja. Macam bila awak kesejukan kan, awak menggigil. Ini kedudukan yang tetap. Okey. Kandungan tenaga kinetik cecair agak sederhana. Jadi sudah pasti zarah-zarah tu boleh bergerak bebas dan mengelunsur di atas satu sama lain. So bergerak. Itu sebabnya cecair dikatakan boleh mengalir sebab zarah-zarah tu menggelunsur di atas satu sama lain. Dan pergerakan zarah-zarah ni adalah disebabkan kandungan tenaga kinetik zarah-zarah cecair ini agak sederhana. Tenaga kinetik zarah-zarah gas tinggi
Jadi sudah pasti zarah-zarah gas boleh bergerak laju secara rawak. Zoom, 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 zoom. Rata-rata pergi. Ya. Jadi itu perbezaan dari segi pergerakan zarah. Aspek terakhir ialah daya tarikan antara zarah. Oleh kerana zarah-zarah dalam pepejal tersusun rapat, ini menunjukkan bahawa daya tarikan antara zarah ni kuat. Ya. Manakala daya tarikan antara zarah-zarah cecair agak sederhana dan di dalam gas pula daya tarikan antara zarah-zarah sangat lemah. Itu sebabnya zarah-zarah terpisah jauh daripada satu sama lain. Sekarang kita tengok sifat-sifat fizik bagi jirim. Okay. Sifat pertama ialah bentuk. Pepejal mempunyai bentuk yang tetap. So, kita tahu pepejal tidak berubah sifatnya sehingga dikenakan daya ke atasnya. Bagaimana pepejal boleh mempunyai bentuk yang tetap? Kerana zarah-zarah dipegang bersama oleh daya tarikan yang kuat pada kedudukan yang tetap. Jadi kalau zarah-zarah itu berada pada kedudukan yang tetap, sudah pasti bentuk pepejal tetap. Di dalam cecair pula, zarah-zarahnya bebas bergerak. Maka cecair tidak mempunyai bentuk tetap. Cecair mengambil bentuk bekas. Contohnya air. Kalau kita tuang dalam botol, ia akan mengambil bentuk botol. Kalau kita tuang dalam cawan, ia akan mengambil bentuk cawan. Kerana zarah-zarah ni tadi boleh bergerak bebas, menggelongsu di atas satu sama lain, mengambil bentuk bekas. Bagi gas pula, tidak ada bentuk tetap. Gas memenuhi ruang sebab daya tarikan antara zarah-zarah sangat lemah dan zarah-zarah terpisah jauh daripada satu sama lain. Sifat kedua ialah isi padu. Pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Sama juga penerangannya seperti mana pepejal mempunyai bentuk yang tetap, iaitu zarah-zarah terikat kuat kepada satu sama lain pada kedudukan yang tetap. Jadi bila bentuknya tetap, isi padu pepejal pun tetap. Bagi cecair pula, isi padunya juga tetap. Daya tarikan antara zarah agak kuat. Ya, tetapi dalam kes ini, isi padunya tetap. Bentuknya tidak tetap. Ini benar bagi cecair. Kenapa? Kerana walaupun daya tarikan antara zarahnya agak kuat, memegang zarah-zarah itu agak rapat kepada satu sama lain, tetapi zarah-zarah bebas bergerak. Sebab bentuknya berubah mengikut bekas, tetapi isi padunya tetap. Bagi gas pula, isi padunya tidak tetap. Gas memenuhi isi padu bekas kerana daya tarikan zarah-zarah sangat lemah, maka zarah-zarah terpisah daripada satu sama lain memenuhi bekas. Sifat ketiga ialah kebolehmampatan. Pepejal tidak boleh dimampatkan kerana zarah-zarah pepejal telah pun berada sangat rapat kepada satu sama lain atau zarah-zarahnya telah pun tersusun padat. Bagi cecair pula, agak sukar dimampatkan kerana
zarah-zarahnya tersusun agak padat. Tetapi berbeza sekali dengan gas. Gas mudah dimanfaatkan kerana zarah-zarah gas jauh daripada satu sama lain. So, apa sebenarnya berlaku apabila kita memanfaatkan gas? Okey, ini kita ada gas pada tekanan rendah. Jadi, zarah-zarah gas berjauhan daripada satu sama lain. Dan ruang antara zarah-zarah agak besar. Apabila gas dimanfaatkan dengan mengenakan tekanan, isi padunya mengecil. Nampak? Isi padu gas yang tidak dimanfaatkan agak besar. Apabila dimanfaatkan, isi padu gas menjadi kecil. Zarah-zarah menjadi lebih rapat. Nampak ni? Rapat dibandingkan di sini jauh. Dan jarak antara zarah-zarah atau ruang antara zarah-zarah ni dah menjadi sangat kecil. Bandingkan dengan ruang ni besar, tapi ruang ni kecil sahaja. Okay. Sekiranya gas di bawah tekanan rendah dikenakan tekanan yang sangat tinggi, maka zarah-zarah menjadi sangat rapat kepada satu sama lain hingga boleh menggelonsor di atas satu sama lain. Gas berubah menjadi cair. Ini zarah-zarah sangat rapat. Itu sebabnya gas bertukar menjadi cair. Apakah kepentingan penukaran gas kepada cecair dalam kehidupan harian? Okay, pertama, kita kena faham bahawa isi padu cecair adalah lebih kecil berbanding isi padu gas bagi jisim yang sama. Contohnya, nisbah isi padu gas memasak dalam bentuk cecair kepada isi padu gas yang sama jisimnya ialah 1:600. Bermaksud, kalau kita ada 600 liter gas, bila dimanfaatkan, ianya menjadi 1 liter cecair. Bayangkan kita ada 600 botol air minuman 1 liter. Bandingkan dengan 1 liter. Itu beza isi padu. Ya. Gas memasak dengan cecair gas memasak. Jadi, apabila gas wujud dalam keadaan cecair dengan isi padu yang lebih kecil, bolehlah kita isi gas tu dalam bekas yang lebih kecil. Dan ini memudahkan gas tersebut untuk diangkut. Dan ini dapat mengurangkan kos pengangkutan. Contohnya, gas memasak diangkut dalam tong gas yang agak sederhana saiznya. Ya. Mungkin ada yang nak tanya, cikgu, mengapa tong gas tu berat walaupun kosong? Tak ya juga ya. Walaupun kosong, tong gas ni sangat berat. Apatah lagi kalau ada gas dalamnya. Biasanya orang perempuan tak larat nak angkat tong gas ni. Okey. Cikgu, tong gas ni dibuat daripada besi padu yang tebal sebab nak menampung tekanan gas yang tinggi. Betul ke? Ya, betul. Itu sebabnya tong gas ni sangat berat sebab besi ialah logam yang berat. Apatah lagi apabila dinding tong gas tu agak tebal. Dan ini perlu untuk menampung atau menahan tekanan gas yang sangat tinggi di dalamnya. Jadi, sebagai rumusan, mari kita semak semula
apakah perkara-perkara penting yang telah dipelajari di bawah bab 2.1.1 yang berfokus kepada tajuk khusus iaitu jirim atau tajuk teras iaitu jirim. Pertama, anda mesti boleh mentakrifkan jirim. Dan jangan lupa tadi, takrifan jirim mesti ada 2 kata kunci. Apa dia? Mempunyai jisim dan menempati ruang. Maknanya anda boleh timbang dan anda boleh ukur isi padu jirim. Perkara kedua ialah teori kinetik jirim. Mesti boleh menyatakan teori tersebut dan seterusnya boleh menjelaskan fenomena resapan untuk membuktikan kebenaran teori kinetik jirim. Perkara ketiga yang awak perlu tahu ialah jenis-jenis zarah. Ada berapa tadi? 3 kan? Okey, apa dia? Pertama ialah atom, kedua ialah molekul dan ketiga ialah ion. Perkara keempat ialah pengelasan jirim. Jadi kita telah bincangkan tadi, jirim boleh dikelaskan sebagai campuran ataupun bahan tulen. Dan bahan tulen ni pula dibahagikan kepada unsur dan sebatian. Terakhir ialah keadaan jirim. Ingat, keadaan jirim ada berapa tadi? 3. Ya. Apa itu? Pepejal, cecair dan gas. Apakah aspek-aspek yang perlu kita tahu untuk membezakan pepejal, cecair dan gas? Ini dia. Kita mesti boleh menerangkan susunan zarah dalam ketiga-tiga keadaan jirim, tenaga kinetik zarah-zarah, pergerakan zarah dan daya tarikan antara zarah. Satu lagi yang perlu awak tahu ialah boleh membandingkan sifat 3 keadaan jirim iaitu bentuk, isi padu dan kebolehmanfaatan. Biasanya pelajar mudah terkeliru apabila ditanya jenis zarah diberi jawapan pepejal, cecair dan gas. Macam mana nak ingat ni? Baik, tengok sini. Zarah atom. Sebab kita namakan zarah pertama dalam jirim ialah atom. Ingat ya, kalau ditanya jenis zarah atom, jadi datang yang lain tu. Sebab dia datang 3 serangkai ni kan. Bila sebut atom, mesti ada molekul, mesti ada ion. Kalau ditanya keadaan jirim, ada I kat sini. So mulalah dengan ada I juga. Saya harap cara ini dapat membantu pelajar menjawab soalan dengan betul tanpa keliru. Sebab melalui pengalaman saya menyemak kertas, saya dapati pelajar mudah sangat terkeliru memberikan jawapan zarah jirim sebagai pepejal, cecair dan gas. Jadi, dengan tips yang saya berikan, diharap anda tidak lupa lagi. Okey, so itu saja yang kita dapat bincangkan kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video seterusnya dalam bab 2.2.2. Seperti itu, selamat belajar. Sekian, terima kasih.